haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Hakikat Dua Kalimah Syahadah pada muka surat 53. Pada muka surat 53 yang keempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kita masih lagi yang membicarakan tentang tuntutan beriman dengan syahadatain. Tuntutan beriman dengan syahadatain yang keempat, yang terakhir, yaitu hendaklah taat kepada siapa yang mentaati Allah dan memusuhi siapa yang memusuhi Allah. Hendaklah melakukan dua perkara tersebut kerana Allah, bukan kerana mengikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadna biruhihim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizbullah humul muflihun. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Yang bermaksud engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu Allah tetap telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya
dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka tetap bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong agama Allah itulah orang-orang yang berjaya. Jadi malam ni kita masuk yang keempat, iaitu hendaklah taat kepada siapa yang taat Allah dan memusuhi siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut juga sebelum ni, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah ketaatan yang mutlak, dan juga taatlah kamu kepada Rasul ketaatan yang mutlak, dan pemimpin di kalangan kamu, yaitu pemimpin yang taat kepada perintah Allah dan pemimpin yang taat kepada perintah Rasul. Walaupun pemimpin itu terdiri daripada golongan hamba sekalipun, asalkan dia itu taat kepada perintah Allah, asalkan dia itu taat kepada perintah Rasul, maka kita kena taat. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang mutlak. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, tetap kita kena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan di dunia yang kita sebut dah sebelum ni adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak cipta kita ni cipta yang sia-sia ataupun main-main. Maksudnya tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ni bukan saja-saja Allah ciptakan kita. Allah cipta kita ni bukan saja-saja itu sebagai pengiktibaran pada kita. Kita nak kena lihat asal kejadian kita daripada setitik mani. Kalau jatuh atas tanah ni, kupang pun tak laku. Tapi kalau Allah ciptakan ayam daripada sebiji telur, laku dah telur kalau jual 10 RM3, RM2.5, berbatok, berbobot 10 RM2.5, ataupun 10 RM3 laku dah orang jual kat pasar malam. Oi, laku ustaz. Tapi kita ambil setitik mani kita pergi jual, laku dah. Orang tak mau, orang ambil batu bunggai kita. Jadi asal kejadian kita tu hina daripada setitik mani, maka kita di Allah diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kedudukan, satu darjah yang tinggi yang Allah sebut dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ataupun kita buat contoh kita dengan itik. Itik apabila dia menetas saja daripada telurnya, dia boleh keluar, dia boleh berenang dah tuan-tuan. Dia boleh berenang, dia boleh selam, dia boleh timbul, dia boleh kepak. Itik dia keluar tak payah mak dia ajak nak berenang, memang dia tahu berenang dah. Tapi kita beranak kita tak tahu apa lagi, tak boleh nak buat apa lagi. Nampak kita pada permulaannya itu kita berserba kekurangan, berserba lemah untuk kita nak banding dengan hak makhluk-makhluk lain. Jadi tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini bukan cipta saja-saja, bukan cipta main-main. Ada matlamatnya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini, tujuan yang pertama sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ni dia kata hendaklah taat kepada siapa yang mentaati Allah.
Kita kena taat kepada siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sini ketaatan yang berkait dengan hak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena taat. Sebagai contoh yang kita sebut selalu, yang pertama contoh seorang isteri wajib dia taat kepada suaminya. Sebab apa dia taat kepada perintah suami dia? Sebab perintah tu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak perintah-perintah tu bukan perintah yang saja-saja, sebab perintah itu daripada Allah. Contoh yang kedua, suami suruh isteri tutup aurat. Wajib dia mentaati suami sebab apa? Yang perintah itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, benda-benda yang hak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang suruh tu orang yang bawahan sekalipun, asalkan hak suruhan itu daripada Allah dan Rasul, maka wajib atas kita mentaatinya. Dan memusuhi siapa yang musuhi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah melakukan dua perkara tersebut bukan kerana mengikut hawa nafsu. Kita ikut perintah ataupun kita tinggal larangan Allah taala tu bukan kita ikut hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni dia akan berlawanan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nak buat kepada benda-benda yang hak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat semula jadi manusia dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang kita sebut dah sebelum ni tentang kesempurnaan dua kalimah syahadah, bersifat dengan bakhil, bersifat dengan kedekut, bersifat dengan keingkaran dia kepada perintah-perintah. Itu sifat semula jadi yang ada pada diri manusia. Maka sifat-sifat tu kita kena hakis untuk kita buang. Yang matlamat kita masuk, yang utama sekali ialah mengikut segala perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Yang bermaksud engkau tidak dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat ni tergamak. Dia kata tergamak berkasih mesra dengan orang yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ni, engkau dapati akan satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat ni tergamak untuk nak berkasih mesra dengan orang yang lawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan tergamak untuk nak berkasih mesra, nak kasih sayang, nak setuju kepada orang-orang yang buat benda-benda yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Allah yang hak buat tu, yang hak kita sayang tu bapa-bapa kita, anak-anak mereka, bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, kaum kerabat mereka. Sebab orang yang beriman ni kata Allah kuatkan iman dia, ingatkan dengan kuat semangat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian kata Allah akan masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan mak pak dia, uji dengan saudaranya, uji dengan anaknya. Contohnya para rasul, para nabi diuji dengan
keluarga-keluarga yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi Nuh alaihissalam yang lawan perintah Allah, anak dan isterinya, di mana kita sebut sebelum ni. Nabi Ibrahim alaihissalam yang lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bapa dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lawan perintah Allah, pak saudaranya, adik-beradiknya lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nak bunuh Nabi. Sehingga Abu Lahab tu merancang untuk nak bunuh Nabi. Dan kan yang nak buat tu, yang lawan tu bukan orang lain, adik-beradiknya yang sanggup untuk nak berkorban 100 ekor unta seronok di atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya Nabi kita beranak sehingga Abu Lahab ni korbankan 100 ekor unta. Seronok sungguh sambut maulud Nabi. Seronok sungguh sambut maulud Nabi sehingga dia korbankan 100 ekor unta. Tetapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, dialah orang pertama-tama lawan perintah Allah, perintah Rasul. Tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Tu dalam keadaan hak benda ni, kita kehidupan kita apabila kita ni orang yang beriman kepada Allah, kita beriman kepada akhirat, kita akan ditempuh dengan ujian-ujian, sumpama ujian-ujian, tapi ujian yang Allah kena kepada kita mungkin setakat mana yang hak mampu atas kita, sikit saja. Contohnya Allah uji kepada isteri, Allah uji dengan suami. Dia kata, Ustaz, suami saya tak mau sembahyang Ustaz, saya suruh dia buat tak tahu Ustaz. Kadang-kadang saya buka ceramah radio Kedah, radio Penang Ustaz, dia buka, dia tukar channel buat lagu Ustaz, dia tak mau dengar Ustaz. Allah uji kita dalam keadaan suami yang tak mau ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujian-ujian tu hanya sedikit saja bagi kita. Allah uji kita bersabar dengan ujian. Maka dalam keadaan apa? Suruh dalam keadaan cara yang berhikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatan hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah pada jalan Tuhan kamu tu cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Mungkin dengan tak mampu untuk kita nak suruh, sekurang-kurangnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangkit tengah malam bermunajat kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku ya Allah, dia tak mau ikut perintahmu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku, berilah dia lembut untuk nak terima petunjukmu ya Allah. Minta bangkit tengah malam, minta doa pada Allah. Cuma minta elok-elok lah, jangan minta ya Allah lembutkan suami aku. Dia bangkit jadi sotong, jenuh kita tuan-tuan. Jadi jenuh dah ya Allah, bagi kepada dia ya Allah. Sama juga terkadang-kadang dapat isteri yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala, dalam keadaan dia tak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tugas kita kena suruh dalam keadaan apa? Cara yang berhikmah. Dalam keadaan apa? Islam suruh ud'u ila rabbika bil hikmah wa mau'izatan hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Baik, Allah sebut yang bermaksud engkau tidak dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat ini tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka. Bapa-bapa mereka yang lawan tu bukan orang lain sekalipun, walaupun hak lawan tu bapa kita. Tak boleh untuk kita nak seronok, nak suka kepada orang-orang yang tak mau ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka yang setia itu. Allah menetapkan iman dalam hati mereka dengan menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Allah akan bantu orang yang beriman ni, Allah akan bantu. Allah akan menguatkan iman mereka dengan semangat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Allah akan bersama dengan orang-orang yang ikut perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Dia kata, dah ya, Ustaz, lama kadang-kadang duk minta Allah macam tak dengar. Mungkin Allah lepas pandang kot, mungkin ramai kot, mungkin
Allah lepas pandang kot dah. Allah dalam keadaan kita buat kerja jalan Allah Subhanahu wa taala ni, terkadang-kadang ni kita duk minta ni, terkadang-kadang Allah tak bagi kat kita, Allah bagi dekat anak kita. Mungkin Allah tak bagi kat kita, Allah akan bagi kepada cucu kita. Mungkin Allah tak bagi cucu kita, mungkin Allah bagi kepada cicit dan keturunan kita esok ni. Terkadang-kadang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah tak bagi hari ini, Allah bagi esok. Mungkin Allah tak bagi esok, Allah akan bagi bulan depan. Mungkin Allah tak bagi bulan depan, Allah akan bagi tahun depan. Kalau Allah tak bagi pun atas dunia, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan bagi kita di akhirat esok. Akhirat itu yang hak kita tu, yang nak tuan-tuan sebahat dunia, pada hakikatnya akan binasa, yang akan kita tinggal begitu saja. Macam satu ketika sahabat Nabi lepas daripada sembahyang subuh, dia tengok seorang sahabat tak ada. Seorang sahabat tak ada, maka Rasulullah pun pergilah nak melawat. Nak melawat seorang sahabat yang tak ada sembahyang jemaah subuh, maka dia pergi bagi salam isteri, jumpa isteri dia kata nak jumpa kepada sahabat yang tak datang sembahyang. Maka isteri kata dia baru telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru saja meninggal. Maka Rasulullah tanya kepada isterinya, ketika suami kamu meninggal tu, ada tak suami kamu ni mewasiat apa-apa dah? Ada tak dia wasiat apa-apa? Isteri kata tak ada wasiat apa, kami ni orang miskin, kami ni orang fakir, tak ada nak wasiat apa, tak ada harta nak wasiat. Maka Rasulullah tanya kepada isterinya, ada tak suami kamu tu berkata-kata sebelum dia meninggal? Ada tak dia kata apa-apa? Sebab Rasulullah ni telah diberitahu oleh Jibril tentang kematian sahabat ni. Maka isteri dia kata ada, dia kata, tapi dia mengulang-ulangkan tiga kali, dia ulang 3 kali. Yang pertama dia kata baru. Mula-mula suami dia mati tu, suami dia kata baru, dia pun tak tahu baru apa. Yang kedua jauh, dia kata. Sahabat-sahabat pun dengar tak tahu apa. Maka Rasulullah dah tahu dah. Yang kedua dia kata jauh. Yang ketiga sahabat dia kata semua, dia kata 3 kali dia kata. Yang pertama dia kata baru. Satu ketika dalam keadaan dia nak datang ke sembahyang rumah Allah, dia jumpa seorang yang tua dalam keadaan sejuk. Maka dia pakai 2 helai baju, yang selai yang lama dia bagi kepada orang tua tadi. Dia pakai 2 helai ketika nak datang rumah Allah, maka dia datang dalam keadaan dia pakai baju 2 helai. Maka dia nampak seorang tua dalam keadaan sejuk, dia ambil baju yang hak lama, dia bagi kepada orang tua tu dalam keadaan sejuk. Maka ketika dia mati, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia kelebihan yang begitu tinggi. Sebab apa? Dia bagi baju yang lama kepada orang yang berada dalam keadaan kesejukan. Alangkah dia kata, kalaulah baru, tentulah banyak lagi. Bagi hak lama pun tak sangka dah tuan-tuan. Ni macam tuan-tuan duk bola waita saya baju tak tahu esok pahala tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak buat waita pun tak boleh penuh tuan-tuan. Penuh belakang depan. Bayangkan pahala, bukan kata selai, berpuluh-puluh helai dah. Bayangkan dalam keadaan baju lama yang dibagi oleh sahabat ni pun dalam keadaan Allah ketika dia nak mati, Allah tunjukkan kelebihan yang begitu tinggi. Bayangkan kalau dia dah bagi baru nescaya banyak lagi lah. Maksudnya kalau bagi baru lah lebih banyak. Malah lain kali kalau saya mai bagi yang baru pula. Jadi banyak lagi lah esok kita mati. Allah akan tunjukkan, bayangkan bukan seorang yang pakai baju kita, berpuluh-puluh orang mau pakai baju kita. Yang kedua jauh, dia kata jauh. Satu ketika dia datang ke rumah Allah untuk beribadat kepada Allah, dia nampak seorang tua berjalan dalam keadaan talarat, bertongkat talarat. Maka dia kendong orang tua tu, dia dukung orang tua tu mai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata jauh, kalaulah jauh. Yang dekat pun Allah ketika dia mati, Allah tunjukkan pahala
tumpang. Kita naik kereta, kita naik motor, tengok orang jalan main tumpang. So dia tumpang lain, motor kita tumpang, kereta kita cuma hak kenal lah, dan tak kenal jangan tumpang. Dia pun pisau lagi, tak pasal-pasal. Maka dalam keadaan ketika dia nak mati tu, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pahala kelebihan. Dia kena orang tua tu datang ke rumah Allah Taala. Dia kata jauh, kalaulah jauh. Bayangkan kalau jauh dia bawa, banyak mana pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Nah, tu kadang-kadang apa macam kita rumah ni, kalau rumah jauh, yang rumah dekat, pahalanya orang rumah jauh tu lebih banyak daripada orang dekat. Tapi jangan pindah lah tuan-tuan. Dia kata Ustaz nak pindah, Ustaz duduk jauh, takut jauh tak main pula tuan-tuan. Oh jenuh pula tuan-tuan. Dah dekat-dekat duduk main, lepas tu jauh-jauh pula tak main pula. Jadi orang main jauh, orang yang dekat tak sama tuan-tuan. Yuk kita sebut tuan-tuan, macam selalu kita tepuk, contohnya malam ni tabung kita bos RM1, esok dalam keadaan di akhirat besok Allah tunjuk kita kelebihan kita bos RM1 ni, pahala yang banyak tuan-tuan. Ketika tu dia bayang, oi kalau aku bagi 50 lagi banyak tuan-tuan. Yang ketiga dia kata semua dia kata. Maka satu ketika Nabi sebut ni dia nak makan, datang orang miskin minta makan. Dia pun miskin dah, tapi datang orang miskin minta makanan. Dia hanya ada sikit roti sahaja, maka dia ambil setengah roti dia bagi kepada orang miskin. Kita bukan ada setengah roti tuan-tuan, berbalang-balang roti kita. Nah, di rumah kita tu bukan setengah roti, berbalang-balang roti yang kita ada. Maka dia bagi setengah roti tu ketika dia nak mati. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pahala yang begitu banyak. Dia kata alangkah baiknya kalau dulu aku bagi semua dia kata. Tu hak kelebihan yang kita nak dapat. Hak anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dalam keadaan hala ni, dalam keadaan apa disebut ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka ni yang kita sebut menguatkan iman dalam hati mereka dengan semangat pertolongan ni ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Masuk dalam syurga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Dan Allah kata ulaika hizbullah. Allah kata fiha radiyallahu anhum, Allah redha pula. Dah masuk syurga Allah redha pula tuan-tuan. Bukan senang nak dapat keredaan Allah. Yang masuk syurga tu dah satu bab dah, seronok dah, makin hari makin seronok, makin hari makin lazat. Makan lepas makan nak makan kedua, makin sedap tak sama tuan-tuan. Makin tengok, makin hari, makin lawa, makin cantik, makin tak berkurang sikit pun tuan-tuan. Satu kita sebut kalau kita tak dunia ni, kalau baru kahwin, naik motor, suami duduk tangga. Itu baru kahwin tu. Lama tak nampak amat je. Ustaz kahwin Ustaz 3 bulan tak nampak. Tu baru kahwin dah tu. Kalau dia naik motor kot taman, kalau isteri dia peluk sampai duduk tangga tu baru kahwin dah tu. Tapi kalau 10 tahun kahwin lah, 20 tahun, 30 tahun kahwin, naik motor pun pegang belakang dah tak mau peluk pun. Malu orang peluk. Bukan dia mau peluk. Tapi syurga makin hari makin seronok, makin tengok, makin lawa, makin makan, makin sedap. Tadi makan sedap dah, hari makan sedap, hari ni sedap, esok lagi sedap. Makanya lawa dah tengok benda ni, hari ni lawa, esok lagi lawa. Maksudnya apa? Kalau boleh malam ni juga nak mati tuan-tuan. Itulah keadaan apa? Kalau boleh orang yang beriman dengan semangat pertolongan daripada Allah ni, yang Allah pula akan masukkan hamba-hamba ni ke dalam syurga, seronoknya dalam keadaan apa? Yang akhir sekali Allah kata radiyallahu anhu. Setelah Allah kurniakan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, Allah redha pula. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab yang pertama, hijab yang kedua, sehingga nampak wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nikmat yang begitu besar. Ulaika hizbullah. Ulaika hizbullah, ala inna hizbullah humul muflihun. Mereka itulah kata Allah pendukung-pendukung, mereka itulah kata Allah pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang-orang yang mendukung agama Allah. Mereka
suka. Dia tengok benda-benda yang hak, ingkar kepada perintah Allah Ta'ala, hatinya dengan sendiri dia takkan suka. Dia takkan suka melihat benda-benda itulah keadaan apa yang kita sebut selalu. Apabila mata ni kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, kita menggunakan mata ni sebagai pemberian nikmat daripada Allah Ta'ala, yang Allah akan tanya kita balik mata ni, maka kita akan gunakan mata kita untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak berani kita nak menggunakan mata kita untuk melihat benda-benda yang diharamkan Allah, sebab apa? Mata ni akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam api neraka. Kita tak berani tuan-tuan, mata yang Allah kurnia pada kita untuk kita tak nak buat benda-benda yang dilarang Allah. Allah kurniakan telinga pada kita, Allah akan tanya balik. Itu disebut dengan panca indera. Yang setiap panca indera yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurnia pada kita, Allah akan tanya balik. Telinga, kamu dengar apa? Kalau dengar yang elok-elok, alhamdulillah, tu kita boleh muhasabah diri kita sebelum nak tidur. Muhasabah, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempergunakan kita ataupun kita dipergunakan oleh syaitan ataupun hawa nafsu kita, yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang buat baik dah, tapi kadang-kadang kita pada masa dah buat baik dah, kadang-kadang ditipu oleh hawa nafsu, ditipu oleh syaitan yang ingin membinasakan setiap amalan kita. Kita buat baik dah, duk abang pula kebaikan kita. Tak payah apa, Allah tahu lintasan hati kita pun Allah tahu. Tak perlu kita nak duk cerita-cerita kebaikan kita pada orang lain. Allah tahu tuan-tuan, Allah akan menilai setiap amalan-amalan yang kita buat tu. Hanya kita dengan Allah, macam mana kita sebut dulu, kata Imam Jalali, yang ketiga yang kita sebut dulu, buat amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat amalan yang kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab apa? Kita nak dapat ni redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi kurniakan kepada kita ni untuk keredaan dia. Mata keredaan dia, telinga guna untuk keredaan dia, mulut guna untuk keredaan Allah, tangan guna untuk keredaan Allah, kaki untuk guna untuk keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita nak kena tunjuk dalam keadaan contoh, Allah bagi harta pada kita, kita gunakan harta kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gaji 5,000, pakailah wira. Maksudnya jangan bersifat dengan bakhil. Gaji 5,000 naik biskut. Kata nikmat yang Allah bagi sekurang-kurangnya kita guna. Kadang kita yang kita pakai itu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya boleh bawa orang untuk beribadat pada Allah. Boleh kita main dia di rumah Allah. Sebab apa? Setiap benda-benda kurniaan yang Allah bagi pada kita, benda-benda tu juga akan jadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gaji 20,000, tak pakai lah kancing. Orang kata, orang belakang pakai mistis ni, Allah bagi hang banyak, maka Allah nak tengok hang guna rezeki yang Allah bagi tu untuk ke mana. Macam mana yang satu cerita dalam keadaan dia tanya, Ustaz, saya nak pergi ke Mekah ni, boleh dah dengan pakej yang harganya 100,000. Maksudnya belanjaan pergi balik 200,000 semua dengan kereta sekali Ustaz di sana, boleh Ustaz? Boleh. Boleh untuk kita gunakan benda harta-harta tu dalam keadaan apa? Untuk nak beribadat. Sebab apa Ustaz? Dulu ni masa saya jahil Ustaz ni, semalam saja saya habis 100,000. Semalam saja saya habis 100,000 tu untuk jalan-jalan yang bukan redha daripada Allah Ta'ala. Saya dalam keadaan saya menyesal lah, saya gunakan 200,000 untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Cuma saya besar niat kita kerana Allah SWT, bukan untuk nak berbangga-bangga lah ni. Kita tengoklah perkembangan baru ni, bukan orang-orang biasa-biasa saja nak ngaji orang. Kadang-kadang yang meduk tu orang yang kaya-kaya tuan-tuan, orang yang harta-harta tuan-tuan. Kita pergi satu kuliah di Kuala Lumpur tuan-tuan, minggu 2 minggu sudah, di Masjid Melati. Dia tanya punya nazir dia, bukan pengarah Risda Malaysia. Bekas pengarah Risda Malaysia. Katanya, Tuhan ni kutipan untuk masjid banyak. Dia kata duit luang, dia kata bukan duit tabung, 1.6 bilion setahun. Banyaknya orang menginfakkan harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata tabung masjid tentang tiap-tiap minggu tu 100,000 lebih. Banyaknya orang tak faham untuk nak menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pun kuliah subuh habis
mainlah pengarah tu, dia kata, Ustaz, anak bawa seorang ni Ustaz kenal tak? Oh, saya kata, macam kenal, tapi di mana tengok? Macam kenal, tapi di mana tengok ni? Kita tengok lama-lama, tengok muka macam Latif Ibrahim dah meninggal dah. Rupa-rupanya mantan Menteri Usah Kedah, Datuk Seri Basma'ruf. Oh, dia mau mengaji dah tuan-tuan. Dia peluk kita, Ustaz, anak bangga Ustaz, anak Kedah main masjid saya, dia kata. Maka bukan kita saja orang-orang yang ada duit dan kadang-kadang mau menggunakan harta-harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kadang apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi keimanan dengan semangat pertolongan ini, maka dia akan gunakan setiap inci dalam kehidupan dia untuk kembali kepada Allah Taala. Kita tak mau lah, kita orang yang baik, orang yang beriman, tak mau penyudahan kita, tak mau akhiran kita yang kita selalu sebut. Duk dengar selalu khutbah Allah Subhanahu Quran. Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam Islam. Kita tak mau nanti akhiran kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah redha mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah, kata Allah, pendokong-pendokong agama Allah. Sesungguhnya pendokong-pendokong agama Allah itulah, kata Allah, orang-orang yang berjaya. Kita nak jadi orang yang dokong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, setiap tu adalah amanah. Tu kata, ketika ditanya kepada Imam Ghazali, anak murid dia, tanya, kenapa hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih menghidupkan kita? Anak murid dia tanya kepada tukunya Imam Ghazali, kenapa Allah hidupkan, masih lagi menghidupkan kita? Imam Ghazali kata, kerana kita ni masih lagi banyak dosa kepada Allah. Kerana ni Allah sayangkan kita, kerana kita ni banyak dosa, supaya apa? Dengan panjangnya usia kita satu hari lagi ni, berpeluang untuk kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang yang beri kepanjangan umur, dia tepat dalam keadaan apa? Dia masih dalam keadaan apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi syukur pada Allah. Allah panjangkan umur, sekurang-kurangnya dapat aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Terkadang-kadang orang tidur terus tuan-tuan. Tidur pagi-pagi istighfar, tidur terus tak dan bangkit dah kejut-kejut ketika duduk dalam alam barzakh dah, ketika balik bertemu dengan Allah Taala. Maka Allah bagi kesempatan pada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita dapat pertolongan daripada Allah Taala, Allah akan menggerakkan seluruh anggota badan kita penuh intizam, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sabda sallallahu alaihi wasallam, "Auzanku mural iman." Mural iman lil mawalatu fillah wal muadatu fillah wa hubbu fillah wal bughdu fillah ya azza wa jalla. Sepukuh-pukuh ikatan iman ialah berkasih sayang dan bertolong-tolong pada yang diredai Allah, dan musihi pada apa yang dimurka Allah, kasih dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut sini, sepukuh ikatan iman ialah berkasih sayang dan bertolong-tolong pada yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang, tolong menolong yang hak diredai oleh Allah Taala, yang kita sebut selalu hak benda redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, benda yang hak terkadang kita pun tak tahu yang mana satu yang kita buat redha Allah tu, kita jangan duk tunggu-tunggu. Aku dah buat dah sini, buat lagi. Jangan tunggu, ni kecil ni. Asalkan mungkin hak kita buat yang kecil itulah yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam keadaan disebut, carilah redha Allah. Walaupun manusia tak suka, nescaya Allah redha. Semua manusia tepuk tangan kita buat, tapi apa yang kita buat tu murka Allah, nescaya Allah akan murka kita. Carilah redha. Jangan kamu cari redha manusia menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah murka. Kalau kita buat tu manusia suka tapi Allah murka, maka Allah tak redha kita. Tapi kalau kita buat tu manusia tak suka, orang benci kita, tapi hak kita buat tu mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah. Nah, contohnya malam ni kita buat ni, walaupun orang tak suka mereka ni, mereka ingat-ingat apa ni, buka mic kuat lah macam-macam. Kadang-kadang pun dia suruh mengaji pun dia tak suka kan. Dia kata, Ustaz kami sebelum nak bayang nak azan subuh tu mengaji 5 minit Ustaz. Dia kata orang komplain, yang komplain tu bukan orang bukan Islam, orang Islam. Dia kata, orang nak baca Quran 5 minit sebelum azan pun dia tak suka tuan-tuan. Dia tak suka tuan-tuan. Dia kata mengganggu. Sedangkan kalau ganggu tu bukan kawan-kawan, ganggu lagi 5 minit sebelum subuh. Nak ganggu apa sekurang-kurangnya dia bersedia untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau orang yang beriman saja disebut saja nama Allah Subhanahu Wa Taala, gemetar hati dia. Dia rasa gemetar, dibacakan ayat-ayat pada dia, tambah iman dia. Tu kurang-kurangnya kita dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lakukan apa? Tolong hak benda yang hak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita benci apa yang hak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok benda-benda yang Allah larang kita tak suka. Jangan sekali-kali dalam keadaan apa kita tak suka sekurang-kurangnya disebut man ra'a minkum munkaran falghayyir biyadihi. Apabila kamu melihat mungkar, ubah dengan di tangan kamu, dengan kuasa kamu. Melihat benda mungkar, kita tengok benda mungkar, ubah dengan kuasa kita, dengan tangan kita. Tak mampu dengan tangan kamu, kata Nabi, ubah dengan lisan kamu, beritahu dia, oh ni tak boleh buat ni. Tak mampu dengan lidah kamu, dengan hati. Sekurang-kurangnya hati kita ni tak suka tengok orang duk minum, hati kita tak suka. Dengan kita bila dengan kita suka, maksudnya jangan kita kena tak reda di benda-benda yang bercanggah dengan sekurang-kurangnya dengan hati yang demikian itu kan, sabda Nabi, adalah selemah-lemah iman. Sekurang-kurangnya ada juga iman dalam hati kita untuk tak suka kepada benda-benda yang maksiat. Jangan kita tolong pula. Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut, Nabi kata man ala maksiati walau bi syatin kalimah kana syarikatul lahu fiha. Jangan kamu tolong melakukan maksiat walaupun dengan setengah perkataan, bagi kamu sama-sama macam orang buat maksiat. Tolong walaupun sikit benda maksiat tu. Nabi sebut macam mana orang buat maksiat, macam tu juga kita dapat dosa maksiat dia. Itu kita jangan sekali-kali kita buat benda yang dilarang. Contoh dalam keadaan Nabi sebut, tahulah kamu orang yang muflih. Sahabat kata muflih ni orang yang tak ada dinar, orang yang tak ada dirham. Dia kata muflih ni orang yang bawa amalan sembahyang, orang bawa amalan puasa, orang bawa amalan sedekah dia, balik dia akhirat besok semua orang main tuntut dengan dia. Orang yang pernah dia umpat, orang yang pernah dia fitnah, orang yang dia pernah zalim, semua akan menuntut pada dia, sehingga amalan-amalan dia habis dia bagi ke orang yang menuntut, sehingga tak ada dah nak bagi, maka dosa-dosa orang pula dia ambil. Jadi rugilah kita di akhirat besok, semua kita jadi orang yang muflih, yang tak ada apa-apa. Dia kata sekukuh iman ialah berkasih sayang dan bertolong pada yang diredai oleh Allah. Hak benar, hak keredaan Allah kita berlumba-lumba untuk kita buat, tolong, kita bantu. Contoh dalam keadaan, contoh malam ni ada kuliah, sekurang-kurangnya bukan nak kita nak harap orang yang buat jadual saja. Kita ada handphone, lo senang. Kalau dulu zaman Nabi Musa dakwah pakai tongkat, zaman dakwah Nabi Musa dakwah pakai tongkat, sehingga ahli-ahli syahid beriman kepada Allah Ta'ala. Hak zaman kita dakwah pakai handphone. Malam ni orang tak jaga, malam ni kuliah orang tak kakak saya pun tak, saya pun tak juga. Walaupun saya duduk jauh tuan-tuan, tak juga kongsi-kongsi sekurang-kurangnya. Orang terang untuk nak beribadat, kena buat beribadat kepada Allah Ta'ala senang. Kita ada kawan 100 orang, tekan hanya satu tekanan saja 100 orang. Hak 100 orang pula dia ada 100 pula tuan-tuan. Oi, beribu-ribu pahala dengan sekelip mata sahaja. Pahala kita tolong hak benda-benda baik ni kita dapat. Tapi kadang-kadang itu kita tak kongsi-kongsi. Mai tak elok. Mai tak elok. Oi, bagus ni. Kita pun share. Tak pasal-pasal lagi mana ada tulis-tulisan tu lagi tak padam tuan-tuan, hinggalah sampai kiamat tuan-tuan. Dosa kita masih ada. Ni hak fitnah yang lebih teruk, mengumpat yang lagi teruk, mengumpat antara bangsa. Dulu kita mengumpat mungkin sekelompok 2, 3, 4 orang, mungkin dosa sikit tuan-tuan. Lah maksudnya kan nampak kita hebahkan benda-benda tu dalam keadaan orang pula hebah, orang lain pula hebah, orang lain pula hebah.
kita saja. Sampai kita, oh ini hak tak elok ni, padam. Sampai kita saja supaya orang yang hantar pun sampai kita saja. Takkan kita, oh ni bagus ni, kongsi pula. Tak pasal-pasal kita dah mati 100 tahun dah. Tapi lagi mana ada tulisan tu, masih lagi dalam keadaan apa? Dosa-dosa yang kita buat tu, tak pasal-pasal diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, dan memusuhi pada apa yang dimurkai oleh Allah, kasih dan benci kerana Allah. Dan dia kata, memusuhi pada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena musuh apa yang Allah benci, apa yang Allah tak suka. Maksudnya hak benda yang Allah suka, yang benci, kita pun nak kena benci. Apa yang Allah murka, kita pun nak kena tak suka hak benda-benda tu. Jangan kita bersubhat pula. Jangan kita tolong pula, di mana kita sebut sebelum ni tentang kesempurnaan 2 kalimah syahadah. Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya asumma la tunsun. Jangan kamu condong hati kepada benda-benda yang zalim. Condong pun tak boleh. Jangan kamu condong hati suka kepada benda-benda yang zalim. Sebab apa? Api neraka akan menyambar kamu. Api neraka esok ni dia sambar. Orang yang bukan buat zalim pun, orang yang baru setuju dengan kezaliman orang buat. Allah kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Api neraka akan menyambar kamu. Dan kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat besok tak ada siapa nak tolong kita dah. Tak ada lah, bolehlah peguam boleh tolong kita, orang kaya-kaya boleh tolong kita, mungkin adik beradik boleh tolong kita, tapi di akhirat besok kamu tidak akan mendapat pertolongan dengan kecenderungan kamu, dan kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat besok bila Allah Nabi neraka akan sama kita masuk dalam neraka. Dia kata tak puasa, masuk 1000 tahun keluar. Oh, senang dia sembang tuan-tuan. Masuk 1000 tahun, bukan tak 1000 tahun tu, sesaat pun kita tak mampu. Tu disebut, kita pernah sebut dah sebelum ni. Kalaulah penghuni neraka yang disebut masuk dalam api dunia yang panas sekali, nescaya mereka akan merasa aman. Kalaulah penghuni tu masuk neraka tu, masuk ke dalam api dunia yang panas sekali. Panas apa tuan-tuan? Bukan api yang dapur rumah kita tu. Api mungkin api gas yang wedding bagak tuan-tuan. Mungkin yang panas tu. Nescaya mereka akan merasa aman. Rasa tak rasa apa-apa. Sana tu yang sebagian-bagian kita sebut tu, dia letakkan, dilapikkan dengan dua bara api di bawah teropaknya sehingga melegak. Bayangkan kalau melegak otak tuan-tuan, yang lain macam mana tuan-tuan? Otak pun yang melegak tuan-tuan, bayangkan badan akan hancur habis tuan-tuan. Bayangkan otak pun melegak tuan-tuan. Dia kata tak apa Ustaz, melegak otak yang lain okey. Kalau melegak otak tuan-tuan, tangan dia pun hancur, kaki dia hancur, sehingga disebut akan mengalir isinya hingga ke tumit. Akan mengalir isinya hingga ke tumit, hancur habis. Maka sembuh balik, dia azab. Tak mampu untuk kita nak tahan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berjaga-jaga. Kalau boleh kita hanya 2 pilihan saja, satu syurga, satu neraka. Tidak ada duduk tengah-tengah. Maksudnya kita pilih, kita nak kalau boleh tak mau masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga mudah saja. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau saja. Orang yang tak masuk syurga ni hanya orang yang tak mau saja masuk syurga. Sedangkan pintu syurga dah buka dah. Syarat nak masuk syurga, Nabi kata man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku, dia masuk syurga. Tengok tepuk dada kita, tanya iman kita, adakah kita ni taat pada Nabi? Taat Nabi masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar kepada aku, dia enggan masuk syurga. Maka Nabi baca satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak semua nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau diazab
azab oleh Allah. Walaupun sesaat pun kita tak mau, tuan-tuan. Sebab apa? Azab Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita sebut, dibakar 1000 tahun menjadi merah, dibakar 1000 tahun menjadi putih, dibakar 1000 tahun menjadi gelap, iaitu hitam api neraka Allah Taala sehingga gelap gelita. Ketika melintasi siratal mustaqim tu dalam keadaan gelap gelita, yang menyelok hanya amalan-amalan yang kita buat atas dunia. Kalau banyak amalan-amalan kita, maka bercahayalah yang habis sebut. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang berjalan dengan muka. Bayangkan berjalan dengan muka, tuan-tuan. Ketika tu tanah tu berduri-duri, tuan-tuan, bagi orang yang ingkar. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana berjalan dengan muka? Allah berkuasa bagi berjalan dengan kaki, Allah berkuasa juga bagi berjalan dengan muka. Jadi bayangkan berjalan dengan muka ketika tanah ketika tu dalam keadaan berduri-duri. Bayangkan ketika berjalan tu disebut ada yang jalan berhenti terpadam cahaya dia, berhenti lama, maksudnya cahayanya hanya di ujung jari saja, sikit saja amalan dia. Kalau boleh kita nak buat amalan-amalan yang banyak, sebab amalan-amalan tu dialah yang dia akan tolong kita, dia akan bantu kita, dia akan mempermudahkan hisab kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan tempuh jalan-jalan tu, maka kita bersedia dengan amalan-amalan tu. Maka Allah bagi peluang kita pada hari ini 1 hari lagi, maka kita rebut peluang-peluang ni, sebab esok bukan belum tentu untuk kita. Bukan besok untuk siapa dah. Esok belum tentu untuk kita. Maka bersiap-siap dengan amalan kita. Kita anggapkan isyak lagi ni, inilah isyak yang terakhir bagiku, kita buat yang terbaik. Inilah hak kita buat yang terbaik. Inilah hakuan kita. Maksudnya kita boleh tahu kedudukan yang kita yang terbaik atau tidak terbaik. Tengok amalan-amalan kita buat. Kalau kita buat cincai lebih kurang lah kehidupan kita di akhirat esok. Kalau kita buat yang terbaik, sebab apa? Kita menghadap Allah tu, kita kata inni wajjahtu wajhil ladzi fataras sama wa wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita buat yang terbaik, sembahyang yang terbaik, mengaji yang terbaik, semua yang terbaik. Semua yang terbaik, semua yang kita buat tu ada nilai-nilai yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Hak kita buat tu hanya Allah sahaja yang mengetahui setiap balasan-balasan yang Allah akan bagi. Jadi kita buat yang terbaik, bukan kita buat tu kerana makhluk, sebab makhluk tak boleh nak tolong kita. Yang kita buat ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluk ni. Jadi kita ingat tuan-tuan, panjang lagi tu, kita berhenti tu. Kita sebut lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, la yattaqizul mu'minunal kafirin awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, dan siapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tidaklah ia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun. Kita ingat, kita berhenti tu. Wallahu a'lam. Kita buka soalan. Sama-sama kita tengok kuliah kita dengan tasbih ibarat dan selawat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astaghfiruka nastaghfiruka lana wa imana wa anfusana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil sanuqri'uka fala tansa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.